dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencabar seluruh makhluknya untuk menciptakan satu yang bernyawa, untuk membuktikan bahawasanya menciptakan sesuatu yang bernyawa itu hanyalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Seandainya seluruh para malaikat sekalipun bergabung, seandainya seluruh manusia dan jin itu bergabung dengan kekuatan dan juga kecerdikan mereka, nescaya mereka tidak sekali-kali boleh menciptakan walaupun disebutkan oleh Allah seekor lalat sekalipun. Seekor lalat saja, seekor sahaja. Ambillah masa sebanyak mana yang kalian nak, gabung dan berhubunglah tenaga dan kepakaran sebanyak mana yang kalian mahukan, daripada seawal manusia sehingga ke akhirnya, daripada seawal jin sehingga ke akhirnya, daripada seawal para malaikat sehingga ke akhirnya. Walan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah, kata Allah, mereka tidak akan pernah dan boleh menciptakan walaupun seekor lalat sekalipun. Lemah manusia dan makhluk itu lemah. Akan tetapi selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, lalu diturun dan dititiskan titisan-titisan air seperti embun, lalu terkena kepada satu tulang pada badan manusia yang disebutkan sebagai ajibuz zanab ataupun tulang sulbi, yang tidak akan hancur walaupun setelah melalui beberapa ribuan tahun. Maka ketika itu seluruh daging-daging akan kembali bersatu, tulang belulang akan kembali membentuk, darah akan kembali berjalan di dalam tubuh badan kita. Walaupun keseluruhan tulang belulang itu telah pun hancur dan bertukar menjadi debu dan tanah, akan tetapi di akhirnya akan kekal suatu tulang yang disebutkan sebagai ajbuz zanab itu, dan akhirnya daripada situlah tulang-tulang lain akan tumbuh semula. Ketika mana alam ketika itu kosong daripada makhluk yang bernyawa, kita akan bangkit dengan rupa paras yang tuan-tuan melihat saya dan rupa paras yang saya lihat tuan-tuan pada pagi ini. Tidak diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali setelah kita melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dengan rupa paras yang begini, dalam keadaan kematian kita masing-masing, kita dibangkitkan seperti mana kita dimatikan, kata Nabi. Yang mati dalam keadaan mabuk akan bangun dalam keadaan mabuk, dengan botol arak yang masih tersendeng di belakang bahunya, dan berjalan dalam keadaan terhuyung hayang, kemabukan menuju ke padang mahsyar. Yang mati dalam keadaan ihram mengerjakan umrah ataupun haji akan bangkit daripada kuburnya dengan tubuh badannya yang sempurna dan mulutnya melaungkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Dan kata Rasulullah, yang mati dalam keadaan mati syahid, maka dia juga akan bangkit dalam keadaan darah masih lagi merah di tubuh badannya, untuk ditunjukkan kepada seluruh penduduk mahsyar bahwasanya ketika aku mati, Allah telah menetapkan bahawa aku mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan sebaik-baik kematian, husnul khatimah. Seandainya seluruh kehidupan kita diabdikan kepada Allah, akan tetapi di saat-saat akhir kita mati dengan keadaan su'ul khatimah, mati yang buruk, mati yang fasik, mati yang kafir, maka kita akan bangun sebagai seorang yang kafir ataupun seorang yang fasik, wal'iyadzubillah. Sebab itu bagi saya dan kita semua, antara yang paling penting dalam kehidupan kita ialah bagaimana Allah memilih kematian kita, dengan kita memohon kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
Ya Allah, tentukanlah kepada kami kematian yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah kau matikan kami ya Allah dengan kematian yang hina dan juga jahat. Sebab itu setiap hari kita memohon kepada Allah, tiap-tiap hari, supaya Allah menentukan kepada kita ending dan pengakhiran yang baik. Dalam satu hadis Nabi menceritakan seorang pelacur. Hadis itu hadis sahih. Hidupannya sebagai seorang pelacur, tetapi dia mempunyai jiwa yang lapang kepada binatang dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Sepanjang hayatnya, satu hari berjalan di padang pasir yang panas. Akhirnya wanita ini berjumpa dengan satu telaga yang lama. Kemudian nak minum air, tak ada baldi, tak ada mencedok tu. Maka telaga ni, wanita ni dia perlu turun ke bawah untuk minum air. Telaga di negara Arab, kita boleh turun dan panjat, turun dengan memegang batu sebagainya. Kalau telaga di tempat kita, dia buat dengan blok tu yang bulat tu, jadi kalau jatuh nak panjat tak boleh. Kalau di negara Arab, telaganya boleh turun, boleh rabat, mendaki sebagainya gitu, pegang batu dan sebagainya. Maka wanita pelacur ni kata Rasulullah, ini hadis sahih yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Salihin ada. Lalu dia pun turun sampai ke bawah, dia pun minum air tadi. Dengan susah payah dipanjat kembali tembok telaga yang tinggi naik ke atas. Bila sampai ke atas letih, dia pun rehat. Tiba-tiba datang seekor anjing. Anjing yang berada di jalanan, yang tidak ada harga pun sekiranya dimandikan anjing tu. Anjing tu datang, tidak menyerang wanita itu, tidak menyalak kepada wanita itu, tetapi anjing itu menjilat-jilat kesan air yang menitis daripada kain wanita itu. Kan tadi turun telaga ada air sikit. Dalam keadaan yang penuh kasih sayang, kata Rasulullah, wanita itu melihat anjing itu dan memikirkan bahawa nasib anjing itu adalah sepertinya yang kalau dia tak minum, dia juga akan mati kehausan. Dengan perasaan ihsan dan kasih sayang itulah wanita itu turun semula ke telaga itu yang susah bagi seorang wanita untuk menuruni telaga yang dalam. Akhirnya bila sampai ke air, wanita itu pun fikir macam mana nak bawa air ke atas kalau pegang dengan tangan. Lalu dikeluarkan kasutnya, dicedokkan kasutnya dengan air, cedokkan air dengan kasut, diletakkan kasutnya di giginya, digigit kasut itu sebab nak panjat susah. Digigitkan kasut itu, diletakkan di mulutnya, dibawa ke atas. Bila sampai ke atas air itu, diberikan kepada anjing yang tidak ada harga itu, melalui kasih sayangnya yang tinggi. Walaupun itu binatang, tetapi dia menyayanginya. Walaupun dia binatang, tetapi hati wanita itu kaya dengan perasaan ihsan dan belas kepada makhluk Allah yang lain. Allah memandang perbuatan wanita itu seperti mana Allah memandang orang-orang yang melakukan maksiat saban hari, tetapi Allah tidak menghalang rezekinya, Allah tidak menghalang dia bernafas, Allah tidak menghalang untuk dia berjalan, Allah tidak menghalang untuk dia membina keluarga dan hidup. Begitulah Allah menahan kemurkaan Allah, disebabkan kata Rasulullah, kasih sayang dan rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bersifat dengan perasaan Rahman, kasih sayang yang tinggi, akan sentiasa dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun bagi minum, anjing itu pun minum sehingga habis. Lalu disarungkan kasut tadi dan dia meneruskan perjalanannya. Kata Rasulullah, Allah berterima kasih kepada wanita itu dan mengampunkan kesemua dosanya yang lalu. Kemudian wanita itu mati dan dia dimasukkan oleh Allah, kata Rasulullah, di dalam senarai ahli syurga.
husnul khatimah. Seorang wanita lain diceritakan oleh Rasulullah juga dalam hadis yang sahih, banyak ibadatnya, banyak bacaan kitabnya, banyak zikirnya, akan tetapi wanita yang banyak ibadat ni, yang hanya buat ibadat untuk dirinya sahaja, kemudian dia menangkap beberapa ekor kucing. Hadis sahih, dakhalati imra'atun nara fi hirratin habasatha. Itu hadisnya. La hiya tut'imuha wa la hiya tatrukuha ta'kulu min hashishil ard. Seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kata Nabi, banyak ibadahnya, akan tetapi di akhir-akhir hidupnya dia menyiksa binatang dan makhluk Allah yang lain. Ditangkap kucing, dikurung di dalam satu bekas, tidak diberikan makan sehingga mati kucing-kucing itu. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak memandang ibadat yang dia lakukan, tetapi Allah murka dengan kezaliman yang dia buat, bukan kepada manusia, kepada binatang, apatah lagi seandainya kezaliman itu dilakukan pada manusia. Dengan sebab itu, apabila satu orang berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, lalu dipanggilkan namanya, kata sahabat yang bernama Talhah, "Ya Rasulullah, ramai yang namanya sama di padang mahsyar." Maka kata Nabi SAW, "Ya Talhah, ketika mana dipanggil namamu dan Allah maksudkan kamu Talhah, maka ketika itu hanya kamu yang akan bangun dan bergerak ke hadapan, berdiri di hadapan mizan untuk ditimbang semua amalan-amalan kamu." Allah bawa di padang mahsyar itu seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Takwir, "Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu qadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-biharu sujjirat." Sampai ayat "wa idza al-wuhushu husyirat." Dan apa kata Allah, dan apabila kami menghimpunkan di padang mahsyar bukan saja seluruh manusia, bukan sahaja seluruh jin, bukan sahaja seluruh syaitan, bukan saja seluruh para malaikat dihimpunkan di padang mahsyar, bahkan juga dibawa, diheret ke padang mahsyar seluruh binatang yang pernah melata di atas muka bumi Allah dan yang pernah hidup di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan nak bayang macam mana seluruh binatang dah. Sebenarnya bila kita renung, Allah nak himpunkan seluruh manusia itu pun sudah memerlukan mahsyar itu satu tempat yang maha luas untuk memuatkan seluruh manusia yang hari ini dah berjumlah 7 bilion manusia di atas muka bumi Allah. Dan umat Nabi Muhammad telah pun hidup selama 15 kurun. Belum lagi dicampur dengan kurun 14, 13, 12, 11, 10, 9. Memerlukan tanah yang sebesar Afrika, benua Afrika dan benua Amerika. Bahkan memerlukan tanah yang, bumi yang bulat itu perlu dibentangkan, berkali-kali perlu dibentangkan untuk memuatkan jin, syaitan, manusia dan seluruh binatang. Untuk apa Ustaz binatang dibawa? Nabi menceritakan bahawa dihadapkan 2 ekor kambing ke depan. Semua manusia tengok. Seekornya ada tanduk dan seekor lagi tidak bertanduk. Ada tanduk dan seekor lagi tidak bertanduk. Lalu Allah perintahkan yang bertanduk itu untuk menanduk kambing yang tidak bertanduk tadi. Kata Nabi SAW, kerana di dunia dahulu kambing yang bertanduk itu adalah kambing yang tidak bertanduk. Dia telah dizalimi oleh kawannya yang bertanduk yang telah menanduknya. Maksudnya di dunia dulu, satu yang bertanduk, satu yang tidak,
yang bertanduk itu menzalimi kawannya. Maka di mahsyar kelak Allah menukarkan keadaan. Yang bertanduk itu dibuang tanduknya oleh Allah, yang tidak bertanduk itu ditumbuhkan tanduknya oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada kambing yang bertanduk itu, wahai kambing yang bertanduk, tanduklah kawan kamu, balaslah sebanyak mana yang dia menanduk kamu di dunia dulu. Lalu dibalas kambing bersama dengan kambing. Itu binatang dengan binatang. Setelah selesai, Allah mengarahkan mereka untuk bertukar menjadi tanah. Apabila manusia melihat binatang-binatang kesemuanya satu persatu ditukar menjadi tanah, ditukar menjadi debu, ditukar menjadi tanah dan debu, ditukar menjadi tanah dan debu, maka masing-masing mereka pun berdoa kepada Allah, ya laitani kuntu turaba. Di dalam surah An-Naba disebutkan oleh Allah ucapan orang kafir ini yang sudah tidak ada pengharapan di padang mahsyar, yang sedang melihat neraka jahanam di hadapan, maka mereka memohon, ya laitani kuntu turaba. Celakalah diri kami semua kalaulah kami boleh menjadi tanah seperti mereka juga. Kan, tapi Allah telah menetapkan untuk kita semua menjadi manusia yang seandainya kita di kalangan orang-orang yang beriman, maka kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat yang awam, yang biasa. Seorang mukmin yang sejati, ahli syurga, apabila dia beriman kepada Allah, kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat yang biasa. Begitulah seorang rasul yang paling hebat, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya lebih tinggi daripada penghulu para malaikat, iaitulah Jibril alaihissalam. Dan apabila manusia itu meninggalkan Allah, apabila manusia itu melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah, kata para ulama, ketika itu dia akan menjadi lebih hina daripada binatang keseluruhannya. Itu kedudukan kita. Allah panggil, bila berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, sayukallimukum rabbukum yaumal qiyamah. Kalian akan bercakap sendiri dengan Tuhan kalian pada hari akhirat. Tidak ada di antara kalian dengan Allah seorang pun yang akan menjadi perantara dan penterjemah di antara kalian dengan Allah. Ada satu kumpulan manusia, bila berdiri di hadapan Allah, tiba-tiba datang dua orang yang dia tak kenal. Setiap kali Allah menyoal dirinya, dua orang lelaki ini akan tolong menjawab bagi pihaknya. Sehinggalah lelaki ini selesai ditimbang amalan ibadatnya selama 60-70 tahun. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bahawa dua lelaki itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah dua surah yang sering dia bacakan di dunia dahulu. Dua surah yang akan menjadi peguam bela siapa-siapa sahaja di kalangan ahlul Quran yang setiap hari menyentuh Al-Quran, yang setiap hari membaca Al-Quran, yang merindui bacaan Al-Quran. Maka dua surah ini akan datang di hadapannya, yuhajjani anhu, tolong berhujjah di hadapan Allah. Dia tak perlu cakap, dia diam saja. Surah itu adalah surah Al-Baqarah, dan yang keduanya surah Ali Imran. Allahu Akbar. Ini hadis rahsia yang Nabi bagi tahu. Hadis ni hadis sahih, juga ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita kalau duduk dalam mahkamah terlibat satu kes, bukannya pembunuh, jadi saksi saja, itu pun sudah berpeluh-peluh tangan. Pukul berapa kamu tengok? Waktu kamu tengok itu, kamu balik daripada mana? Kamu tengok dia menjerit berapa kali dia menjerit? Kita saksi saja tapi dah berpeluh tangan, dada sudah berombak. Baru menjadi saksi kepada satu kes bunuh. Apatah pula nak berdiri di hadapan Rabbul Alamin, yang mana berdiri di hadapan Rabbul Alamin itu
sebahagian manusia bertukar tubuh badannya menjadi kebiruan kerana takut. Zurqa kata Allah di dalam Al-Quran, kebiruan kerana begitu takut berdiri di hadapan Allah. Nabi SAW memberitakan berita gembira kepada kita. Siapa yang ingin peguam di padang mahsyar, dia boleh dapatkan peguam itu yang nama syarikatnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Nama firmanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Dengan syarat kalam Allah yang tuan-tuan dan kalian tengok di rumah dan di surau masjid, mestilah kita baca setiap hari, mestilah dirindui setiap hari, mestilah tersemat di dalam hati kita dengan penuh kasih sayang. Kalaupun kita tak sempat baca Al-Quran, tetapi bukti bahawa kita mencintai Al-Quran ialah kita sentiasa mengingati Al-Quran. Seperti mana sibuknya Khalid bin Walid radhiyallahu an yang diberikan jawatan ketua panglima oleh Rasulullah. Tidak ada peperangan besar kecuali perang itu akan menang apabila dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tidak pernah kalah dalam sejarah, sehinggalah Khalid syahid di bumi Syria dan dikebumikan di sana. Dia meninggal atas katil. Sibuk tuan-tuan, ketika itu umat Islam diserang daripada seluruh dunia. Maka yang paling sibuk ketika itu ialah Khalid bin Walid. Yang diceritakan Khalid ini kalau membacakan surah Al-Qari'ah pun tak lepas. Khalid ini yang kalau membacakan surah-surah biasa pun kadang-kadang tersalah dan tersasul bacaannya kerana kesibukannya. Tetapi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sangat tinggi. Maka dia akan turun daripada binatang tunggangannya, memegang lembaran Al-Quran, mengucupnya berkali-kali, mengangkat lembaran itu tinggi ke langit sambil mengalirkan air mata. Khalid menyebutkan, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, ini kalam Tuhanku. Ramai orang yang tidak menghargai kalam itu. Ramai orang yang tidak sedar kalam Allah berada di dalam rumahnya. Ramai orang tidak sadar bahawa kalam Allah ada di masjid dan di surau. Ramai orang yang boleh membaca Quran tetapi dia mensia-siakan perkara itu. Tak baca. Tak sempat Khalid tapi dia cium sayang dia dengan Al-Quran. Bila Allah SWT panggil kita menghadap di hadapan, lalu dikeluarkan amalan-amalan kita yang telah pun tercatat. Amalan kita tuan-tuan sebanyak 99 lembaran yang sangat besar. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Dicatatkan setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kalian tulis, setiap yang kalian tuturkan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. 99 lembaran. Kesemuanya maddul basar, kata Nabi. Maddul basar ini sejauh mata memandang. Wa kullu sijillin maddul basar. Setiap lembaran itu sejauh mata memandang. Lalu dibuka. Ketika mana kita mati, buku lembaran kita ditutup. Kalau hari ini kita ada iPhone, dalam iPhone itu seolah-olahnya buku amalan kita seperti iPhone itu yang ruang untuk menyimpannya 1 billion terabyte. Tuan-tuan bayangkan, 1 billion terabyte. 1 terabyte 1000 gig. 1 billion terabyte sebagai contoh. Maka kesemuanya ada di dalam buku itu. Dan buku itu pula luas sejauh mata memandang. Apabila kita sekarang kita hidup, malaikat Raqib dan Atid sedang membuka buku kita dan sedang mencatat. Duduk diam tuan-tuan di dalam surau ini kerana Allah, untuk mendapatkan redha Allah sekarang insya-Allah sedang dicatat sebagai pahala setiap saat yang berlalu.
Malaikat menuliskan dia sedang berada di dalam taman-taman syurga. Lalu dicatatkan pahala kebaikan setiap saat, insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mati, buku itu akan digulung sehinggalah buku itu digulung dan disimpan sehinggalah nama kita dipanggil di padang mahsyar mengikut giliran kita seorang demi seorang. Kalau kita buat dosa, tuan-tuan, kalau kita buat dosa kemudian diumumkan di hadapan kampung ni, seluruh penduduk kampung, malu kita, pindah kita daripada kampung tu sebab kita buat salah, kemudian diumumkan kepada semua orang, malu kita. Di padang mahsyar bukan satu kesalahan yang akan diumumkan. Kesalahan yang dosa kita buat selama 60 tahun diumumkan oleh Allah satu persatu, bukan di hadapan penduduk kampung kita, di hadapan seluruh makhluk Allah. Ketika itu manusia tidak mengangkat kepala sedikit pun di hadapan Allah. Tersangat malu. Waktu nama kita dipanggil, buku yang digulung itu akan dibuka semula. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila buku-buku lembaran itu dibuka semula. Dibuka sejauh mata memandang tulisannya. Tulisan itu hidup. Setiap perkataan yang kita sebut di dunia, kita akan mendengar kembali perkataan itu di hadapan Allah. Lalu kita berkata di hadapan Allah, ma li hadzal kitab, buku amalan apakah ini? La yughadiru saghirah wala kabiratan illa ahsaha. Setiap benda dicatatkan buku ini. Buku apakah ini? Kita soal di hadapan Allah. Benda yang kecil pun dicatat, benda yang besar pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala turaddunnal mikhyata wal makhita yaumal qiyamah, kata Nabi. Di hari akhirat kelak, jarum dan benang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga, tuan-tuan. Dengan hak orang jangan sekali-kali. Dengan hak orang lain jangan sekali-kali. Maruah orang jangan kita kacau. Harta orang jangan kita kacau. Keluarga orang, kehidupan dia jangan kita cemari sekali-kali, kerana tanggungjawabnya sangat berat. RM1 yang kita berhutang, seandainya mati syahid sekalipun tidak dibenarkan untuk masuk ke syurga, sehinggalah pemilik RM1 tadi mengampunkan dosa kita. Syahid. Hadis Nabi, seorang yang berhutang sebiji kurma, sengaja tidak membayar hutangnya itu, kemudian dia mati syahid, maka ruhnya tidak dibenarkan untuk masuk syurga, sehinggalah pemilik kurma itu mengampunkan dosanya. Ini mahsyar. Ini mahsyar yang dipanggil seorang demi seorang, bukan ramai-ramai, dipanggil seorang. Yang dalam surau ini, yang bilangannya 200 ini lebih kurang, kalau setiap 200 ini ditimbang amalannya 60 tahun, 60 dikali 10, 600 tahun, dikali dengan 106.000 tahun, kita memerlukan sebanyak 12.000 tahun untuk menghabiskan yang ini saja. Dan inilah hakikat yang diceritakan oleh Rasulullah, yang jarang direnung oleh manusia sekarang ni. Kita jarang berfikir, entah, jarang berfikir, ya Allah, panjangnya mahsyar, ya Allah. Apabila dipanggil, kemudian dibentangkan buku kita, apa Allah sebut di dalam Al-Quran, diceritakan secara terperinci oleh Allah keadaan mahsyar dalam Al-Quran. Iqra kitabak
Kan ayat Quran. Baca buku amalan kamu. Allah minta untuk kita sendiri meneliti satu persatu seandainya ada yang tertinggal. Kata Allah, Iqra kitabak, bacalah buku kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, cukuplah kamu sendiri yang menjadi saksi dengan seluruh yang kamu lakukan di dalam bilik kamu, di dalam kereta kamu, dalam keadaan kamu bersendirian. Cukuplah kamu sendiri menjadi saksi. Kata Allah, aku tak perlu panggil orang lain. Waktu itu kita mengaku di hadapan Allah, ya benar ya Allah. Lalu kita pun baca satu persatu sehingga habis. Bila habis semua yang kita baca, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah bertanyakan 3 soalan kepada kita. Abdi, hambaku, alaka hasanatun makhfiyah, adakah lagi amalan-amalan kebaikan yang kamu buat yang tersembunyi? Kita pasti menjawab, la ya Rabbi, sudah tidak ada lagi ya Tuhanku, semuanya telah tertulis. Allah bertanyakan soalan kedua, abdi, wahai hambaku, kata Allah, apakah ada di sana amalan-amalan yang tidak ditulis oleh para malaikat aku? Kita pasti menjawab ketika itu, la ya Rabbi, tidak ada. Setiap kebaikan dan kejahatan yang aku lakukan telah pun ditulis oleh para malaikat-Mu ya Allah. Lalu Allah bertanyakan soalan yang ketiga, abdi, hambaku, alaka uzrun ta'tadhiru bihi ilaina al-yawm, apakah ada alasan yang kamu nak tampilkan kepadaku, wahai hambaku? Kenapa dulu kamu tidak pernah sembahyang? Apakah kamu ada alasan untuk kamu berikan kepada aku hari ini? Kenapa dulu kamu tidak menutup aurat? Allah senaraikan alasan-alasan. Lalu kita menjawab kepada Allah, la ya Rabbi, tidak ada alasan ya Allah. Kadang-kala aku melewatkan sembahyang kerana malas ya Allah. Memang kita tak ada alasan. Aku tidak menyentuh kalam Allah di dunia dulu kerana malas ya Allah. Tak ada alasan, memang malas. Dia tahu baca Quran tapi dia tengok aja. Lalu diturunkan timbangan yang dinamakan sebagai mizan di dalam Al-Quran. Beriman dengan mizan adalah salah satu daripada akidah umat Islam. Bagaimana bentuk mizan? Wallahu a'lam. Tetapi seluruh saya dan kita akan melihat mizan itu. Kata Nabi, mizan itu adalah alat yang diciptakan khas oleh Allah. Ditimbangkan ibadah, diletakkan ibadah di sebelah tempat, dan kebaikan diletakkan, maksiat dan kejahatan di sebelah tempat yang lain. Diletakkan. Ketika mana ditimbang satu persatu, tiba-tiba mulut kita terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kami mengunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu tangan akan bercakap, ya Allah, aku pernah menandatangani satu surat, ya Allah, surat itu untuk menghancurkan keluarga si fulan. Tangan itu bercakap. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, aku tak pernah melangkahkan kaki ke masjid dan surau-Mu setiap hari, tetapi aku melangkahkan kaki pergi ke padang bola, main sehingga lepasnya waktu. Aku melangkahkan kaki dengan orang yang haram, dengan wanita-wanita yang haram untuk aku berjalan dengannya. Aku menuju ke panggung wayang melihat. Kaki bercakap. Kemudian kulit kita pun bercakap, ya Allah, aku bersentuhan dengan orang-orang yang telah diharamkan oleh kamu. Kita bertanya kepada kulit, wahai kulit, siapa yang telah membuatkan kamu bercakap?
Wa qalu li juludihim, mereka bertanya kulit mereka dalam Quran. Siapa yang membuatkan kalian boleh bercakap? Antaqana Allah. Allah yang membuatkan kami bercakap. Antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Allah yang membuatkan kami bercakap, dan Allah juga lah yang membuatkan semua makhluk lain bercakap. Habis kita waktu tu habis. Telinga kita bercakap, mata kita bercakap di hadapan Allah, bagi tahu setiap benda yang kita lihat. Kecuali telinga-telinga yang baik, mata-mata yang baik, hidung yang baik, kepala yang baik, tangan dan kaki yang baik, dia akan memuji-muji Tuannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia puji Tuhan dia. Dia kata, ya Allah, Tuhan aku ini baik, ya Allah. Ya Allah, aku tidak pernah menyentuh perkara-perkara yang dosa. Jawab tangannya. Kaki dia jawab, ya Allah, aku tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang membawa kemurkaan-Mu. Tak pernah. Ya Allah, aku sering, bahkan setiap waktu salat, aku berjalan ke rumah-Mu, ya Allah, untuk melakukan salat kepada-Mu. Kaki ini bercakap. Waktu itu kita, alhamdulillah. Ketika kita berhimpun ramai dengan syaitan dan sebagainya yang penuh, tuan-tuan, syaitan akan dilihat satu hari nanti. Bukan jin, syaitan. Lain, syaitan yang banyak, jin pun lain, makhluk-makhluk yang lain. Walaupun kedua-duanya diciptakan daripada api, tetapi jin dia seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir. Adapun syaitan, kesemuanya kafir, anak-anak iblis. Ketika itu kalau ada satu syaitan di tepi kita, dia akan cakap kepada kita. Allah ceritakan dalam Al-Quran, syaitan akan bagi tahu. Allah SWT menceritakan bahawasanya terlebih dahulu Allah yang akan sebutkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Allah Ta'ala berfirman ketika itu, bukankah aku telah bernyebut kepada kalian wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, supaya dahulu kamu tidak menyembah syaitan. Kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin, kerana syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Setiap yang dibisikkan untuk kita melakukan kemungkaran dan maksiat dan kejahatan, itu pasti daripada syaitan yang mengajarnya. Maka dengan sebab itu Allah menyebut ketika itu, dulu kehidupan di dunia aku dah peringatkan kepada kalian, syaitan adalah musuh yang nyata. Wa an ya'buduni, sepatutnya kalian ketika hidup di dunia dahulu kalian menumpukan seluruh kehidupan untuk aku. Sepatutnya makan kalian kerana Allah, tidur kalian kerana Allah, mandi kalian kerana Allah, masak kalian kerana Allah, menaiki kenderaan kalian kerana Allah, berjoging kalian kerana Allah, dan kesemuanya sepatutnya dilakukan kerana Allah. Wa an ya'buduni, kata Allah, sepatutnya kalian menyembah aku. Hadza siratum mustaqim, kerana inilah jalan yang untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, kata Allah, syaitan ini telah menyesatkan ramai di kalangan kamu. Tuan-tuan, ramai itu berapa? Allah panggil Nabi Adam alaihissalam di padang mahsyar, ya Adam. Kenapa Nabi Adam? Kerana dia ayah kita semua. Tampil ke hadapan meja ni mahsyar, tuan-tuan. Kita ibaratkan meja ni mahsyar yang panjang. Di hadapan ni semua para rasul. Di depan sekali semua para rasul, dan di belakangnya ada umat. Umat. Hampir separuh daripada manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai.
Allah memanggil Nabi Adam, wahai Adam, tampil ke hadapan. Maka Nabi Adam pun datang. Akhrij ba'than minan nar min dzurriyyatik. Keluar dan asingkan daripada anak cucu cicit kamu ini, yang mana ahli syurga dan yang mana satu ahli neraka. Lalu Nabi Adam yang tingginya 60 hasta itu pun berjalan, mengambil daripada setiap 1000 orang, dikeluarkan hanya seorang sahaja ahli syurga. Tuan-tuan, 1000 seorang saja ahli syurga. Kita di kalangan yang mana? Kita yang masih lagi selesa walaupun sudah setahun tidak pernah menyentuh Al-Quran. Salat tetapi Quran tak pernah sentuh. Salat tetapi sedekah jarang-jarang sekali. Salat tetapi ambil hak orang lain. Lalu dibuka, dibentangkan amalan kita. Allah SWT dah bagi tahu musuh kita syaitan. Syaitan yang di sebelah kita akan menyebutkan kepada kita. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Ibrahim, semuanya ada dalam Al-Quran. Wa qala syaitan, yang sebelah kita. Kan mahsyar ni campur, manusianya, jinnya, syaitannya, binatangnya. Syaitan ni sebelah kita sebut. Wa qala syaitan, akan berkata syaitan. Bila? Di mahsyar ketika berada di sebelah kita. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah dah berikan janji yang benar kepada kalian, kata syaitan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku berikan janji yang palsu, kemudian aku mungkiri kepada kalian. Syaitan di sebelah kita cakap. Allahu Akbar. Waktu itu kita menyesal dengan penyesalan yang tidak lagi berguna. Maka berkata syaitan di akhir ayat 22 surah Ibrahim itu, fala talumuni, jangan salahkan aku, kata syaitan. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, kata syaitan, aku takkan selamatkan kamu. Wa ma antum bimusrikhi, kamu juga tidak boleh selamatkan aku, kata syaitan. Dialog ini tuan-tuan akan diulang di padang mahsyar. Cumanya Allah ceritakan terlebih dahulu di atas dunia ini untuk kita mengambil iktibar dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, setelah selesai amalan kita satu persatu, kata Rasulullah, kita akan melihat dosa dan pahala kita di hadapan mata kita. Kita dapat melihat waktu itu dosa, pahala. Ada di kalangan kita, kata Rasulullah, alhamdulillah dosanya sedikit, pahalanya banyak. Dia melihat pahalanya bergunung-gunung yang bersusun. Tuan-tuan, gunung seperti Kinabalu, seperti Jerai, bersusun di belakangnya sejauh mata memandang pahalanya. Oh, maka dia kata alhamdulillah, selamatlah aku, ahli syurga lah aku. Tiba-tiba setelah selesai ditimbang amalannya, dah dia tengok amalannya yang bergunung ganang tadi, kata Rasulullah, lalu dipanggil dengan satu suara, hadza fulan ibn fulan, ini yang namanya fulan bin fulan. Kita telah selesai menimbang ibadahnya dan juga maksiatnya, telah pun habis. Sesiapa yang mengenali fulan ini di padang mahsyar ini, sila tampil ke hadapan untuk menuntut hak mereka masing-masing. Kita pun hairan. Tuan-tuan, orang yang tak pernah baca hadis ni dia hairan. Hadis ini adalah hadis atadruna mal muflis. Nabi tanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu erti seorang yang miskin itu apa?
apakah kalian mengerti maksud seorang muflis itu apa? Sahabat jawab, muflis itu ya Rasulullah, man laisa lahu dirhamun wala dinar, orang yang tidak ada dirham dan tidak ada duit, muflis. Seringgit pun tak ada dalam rumahnya, maka dia muflis. Nabi kata, la, muflis di padang mahsyar ialah setelah pahalanya diperlihatkan bergunung ganang di hadapannya, lalu Allah memanggil sesiapa yang mengenali lelaki ini, maka ketika itu akan tampil isterinya, akan bergerak ke hadapan anak-anaknya, adik abangnya, ibu ayahnya, teman-temannya, orang kampungnya, termasuk orang yang pernah memberikan salam kepada dia tetapi dia tidak membalas salam orang itu. Berapa ramai tuan? Termasuklah orang yang kita senyum kepadanya tetapi dia tidak senyum kepada kita. Kalau ada orang senyum kepada kita, senyum Muslim itu sedekah, dia lemparkan dan hadiahkan senyuman yang tidak memerlukan bayaran, yang setiap senyuman boleh menggembirakan hati orang lain. Tapi kita tengok muka dia, kita tahu dia ni siapa, perasan ke? Orang tak kenal dia senyum pula. Itulah adat kita. Adat kita senyum hanya kepada orang yang kenal. Bila ada orang yang tak kenal senyum pada kita, kita tengok macam tu, siapa ni? Tuan-tuan, dia akan berdiri di hadapan, di belakang kita nanti. Terlebih dahulu yang akan menuntut daripada kita adalah isteri kita. Lalu berkata sang isteri, ya Allah, aku isteri beliau. Selama 40 tahun kami tinggal bersama. Suamiku tidak pernah menyuruhku menutup aurat setiap kali aku keluar memakai seluar yang ketat. Ya Allah, hari ini aku nak menuntut tebusan pahala 40 tahun itu. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, ambil pahalanya kerana tidak menyuruh isterinya menutup aurat selama 40 tahun. Lalu dipindahkan. Belum habis itu tuan, baru aurat. Antara tanggungjawab suami ialah mengajarkan fardu ain kepada isterinya, fiqh, tauhid dan tasawuf, wajib. Apakah hari ini kita telah mengajarkan isteri kita fiqh, tauhid dan tasawuf? Kalau kita tak mampu kerana kita juga jahil, apakah kita membawa isteri kita ke masjid dan surau untuk mempelajari ilmu ni? Kalau belum, dipersilakan untuk jawab di hadapan Allah satu hari nanti. Setelah selesai isteri, anak yang pertamanya pun tampil ke hadapan. Anak yang kedua, anak yang ketiga, masing-masing menyebut di hadapan Allah, ya Allah, dahulu ayah aku yang belikan iPhone ataupun telefon kepada aku. Dengan telefon itulah aku bercakap dengan wanita-wanita lain. Aku keluar dengan wanita-wanita lain selama 7 tahun. Belum pun sempat anak-anaknya menuntut daripada ayahnya, beliau pun melihat pahalanya telah pun habis. Nabi kata itulah muflis di padang mahsyar nanti. Muflis di padang mahsyar ialah orang yang datang dalam keadaan dia telah menghina orang lain di dunia. Muflis di padang mahsyar ialah orang yang datang meminjam barang orang tapi dia tidak kembalikan barang yang dia pinjam. Muflis di padang mahsyar adalah orang yang memburukkan orang lain ketika hidup di dunia dahulu, memfitnah orang, tipu orang, menghancurkan keluarga orang lain, berhutang dan sengaja tidak membayar hutang orang lain. Mereka lah muflis di padang mahsyar. Apabila kawan kita datang, tuan-tuan, kawan kita, kawan, setiap persahabatan akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla. Kawan kita kata, ya Allah, Allah sebut dalam Quran, al-akhilla, setiap persahabatan, kata Allah, al-akhilla, persahabatan, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu, akan bermusuh dan berkelahi di padang mahsyar.
illal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat kerana Allah dan melakukan tuntutan. Apa tuntutannya, tuan-tuan? Kita berkawan dengan kawan kita, 15 tahun kita kawan, kita solat tetapi dia tak solat, itu akan dituntut oleh kawan kita di padang mahsyar. Akan dituntut, pasti dituntut. Kita berkawan dengan kawan kita selama 20 tahun, kita berniaga dan bekerja yang halal, kita tahu kawan kita berniaga yang haram. Selama 20 tahun kita tidak pernah menegurnya, dia akan datang di belakang kita, ya Allah, dia tidak pernah menegur aku melakukan kemungkaran itu 20 tahun. Malaikat berkata, ya Allah, pahalanya telah pun habis. Lalu berkata Allah, pindahkan dosa kawannya ke atas dirinya. Berlakulah perpindahan dosa pula, tuan-tuan. Maka ketika itu dia akan mula melihat gunung ganang dosa yang telah pun disusun. Pahala habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang ketika ditimbang pahala dan dosanya sama banyak begitu, dia pun dalam keadaan yang takut. Lalu datang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan sesuatu di atas timbangan kebaikan. Lalu beratlah timbangan kebaikan itu dengan berat yang banyak. Apabila mendapat syafaat Rasulullah itu, kita pun masuk ke dalam syurga. Lalu kita berkata kepada ya Rasulullah, apakah yang telah diletakkan oleh Rasul di atas timbangan kebaikan itu? Kata Nabi, aku meletakkan kalimah yang tertulis la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Seperti mana seorang kawan boleh memasukkan kita ke dalam neraka, begitu juga kawan-kawan yang baik boleh mengeluarkan kita daripada dalam neraka. Tuan-tuan, kita dahulu banyak kawan baik. Dahulu kita banyak kenal para pendakwah, ustaz-ustaz, orang-orang soleh yang ramai. Tapi kita buat satu kesalahan, akhirnya kita masuk neraka. Apabila berada dalam syurga, kita menziarahi antara satu sama lain, daripada satu istana ke satu istana ke satu istana yang lain. Ketika kita berkumpul ramai-ramai ni semua, dulu orang desa ilmu semua ni berhimpun, seronoklah bersembang apa semua. Dulu kita kenduri anak kamu, bapa kamu mati di mana, aku mati kena telan ikan dan sebagainya. Sembang-sembang. Ingatkah kamu dengan ada satu orang ni? Bagus dia dulu, selalu kita nampak di surau. Mana Hashim ni? Namanya Hashim, contoh. Lalu dipusing seluruh istana mencari Hashim tadi. Hashim tadi tiada dalam istana. Maka mereka pun tahu bahawasanya Hashim itu adalah ahli neraka. Sebab setelah diperiksa di seluruh taman dan juga dunia syurga, tidak ada teman mereka yang dahulu ni sama-sama menghadiri kuliah subuh, sama-sama melakukan korban, sama-sama mengerjakan umrah, tetapi Hashim ini ada satu dosa yang dilakukan, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lalu penduduk syurga yang kawan-kawannya yang soleh ini mencari beliau di dalam neraka, tapi tak masuk neraka. Dia ada tempat untuk ziarah. Allah sebut dalam Quran, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk syurga yang menziarahi mereka. Tuan-tuan, penduduk syurga boleh menziarahi penduduk neraka. Penduduk neraka tidak dibenarkan keluar walau sesaat sekalipun. Kadang-kadang yang dilihat itu ayah kita, yang dilihat itu ibu kita, yang dilihat itu anak kita, dan dilihat itu abang dan kakak kita, wal'iyadzubillah. Ketika itu mereka akan minta kepada kamu. Allah cerita siap dalam Quran. Penduduk neraka meminta kepada penduduk syurga yang mereka kenal, an afidu alaina minal ma', berikanlah air kepada kami, au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apalah yang Allah berikan makanan kepada kalian. Lalu penduduk syurga menjawab,
Allah harramahuma 'alal kafirin. Tak boleh. Allah haramkan air dan makanan kepada orang-orang kafir ahli neraka. Tuan-tuan, ketika kita jalan melihat penduduk neraka, kita nampak kawan kita yang sedang dibakar setiap saat, yang mati pun tidak, hidup pun tidak. Lalu kita beramai-ramai memberikan syafaat kepada Allah. Ya Allah, lelaki inilah yang dahulu selalu peringatkan kami, di sana ada ceramah, di sini ada kuliah. Lelaki inilah yang selalu peringatkan kepada kami, ya Allah, untuk kami membaca Quran dan sebagainya. Ya Allah, kami tidak akan pulang ke syurga setelah lelaki ini dikeluarkan, ya Allah, daripada neraka-Mu. Lalu Allah menerima syafaat kawan-kawannya yang saleh. Lelaki ini dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Ketika dikeluarkan daripada dalam neraka, penduduk neraka bertanyakan, kenapa dia boleh dikeluarkan? Apakah ayahnya mati syahid? Tidak. Apakah dia penghafal Quran? Tidak. Apakah sekian-sekian? Lalu dijawab tidak. Akan tetapi dia mempunyai teman-teman yang ramai di kalangan ahli syurga. Ketika itu ahli neraka menyesal dengan menyebut, fama lana min syafi'in. Rugilah kami, tak ada yang membantu. Wala sadiqin hamim. Tidak ada kawan rapat yang boleh keluarkan kami daripada neraka. Maka tuan-tuan, berkawanlah dengan orang soleh. Tunjuklah muka di hadapan para ulama yang soleh supaya dia kenal, tuan-tuan. Seeloknya bila datang seorang ulama besar, tawarkan telefon orang yang bawa tu, Ustaz, saya nak jemput ulama datang ke rumah saya makan tengah hari. Biar dia kenal ahli keluarga saya, biar dia kenal diri saya, biar dia bawa keberkatan masuk ke dalam rumah kita. Kita tak buat, rugi. Jadi saya rasa tuan-tuan sekadar tu dulu insya-Allah untuk ceramah. Moga-moga apa yang saya sampaikan tadi menjadi iktibar pada diri saya sendiri, pada kita semua, dan semoga kita semua dapat memberi syafaat di antara satu sama lain seandainya ada di kalangan kita ahli syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, padamkanlah maksiat yang telah kami lakukan bukan kerana kebongkaran dan kebongkakan di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami, ya Allah, di kalangan penghuni-penghuni syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu bersama dengan Nabi dan junjungan kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bawakanlah sekali anak-anak kami, isteri kami, suami kami, ya Allah, ibu dan ayah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan kami orang-orang saleh yang Kamu makbulkan doa mereka, ya Allah, maka permintaan kami pada pagi yang penuh barakah ini, ya Allah, Kau pandanglah muka-muka yang berada dalam surau ini, ya Allah, dan seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Ampunkanlah kami, masukkanlah kami ke dalam redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah kecintaan kami kepada ibadah dan ketaatan ke dalam hati kami, ya Allah. Jadikanlah hati anak-anak kami, isteri dan suami kami sentiasa mencintai-Mu dan sentiasa mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami benci dengan maksiat dan juga kejahatan, ya Allah. Matikanlah kami dengan keadaan husnul khatimah. Buatkanlah kami gembira ketika mana kami berada di hadapan-Mu di padang mahsyar. Angkatlah tangan kanan kami, ya Allah, ketika menerima buku amalan kami di padang mahsyar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak ada Tuhan selain-Mu, ya Allah, untuk kami memohon keampunan. Hanya Allah yang boleh mengampunkan dosa kami, ya Allah. Seandainya Allah menolak permintaan kami, ya Allah, pada pagi ini, kami tidak ada Tuhan lain untuk kami meminta, ya Allah, maka Kau terimakanlah permintaan kami pada pagi ini, ya Allah. Kami diarahkan untuk solat, kami solat, ya Allah. Kami diarahkan untuk berzikir, kami berzikir, ya Allah. Kamu mengarahkan kami untuk memohon, ya Allah, maka pagi ini kami mohon kepadamu, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Redalah keluarga kami, ya Allah. Tetapkanlah kami insya-Allah di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan rasul.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.